Salam sejahtera pembuka bicara. Bagi keberkatan majlis, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pembuka bicara. Bagi keberkatan majlis, sama-sama kita awali dengan Ummul Kitab Al-Fatihah dan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Daud bin Ahmad. Dengan segala sukacitanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء كان رطبا وقلبا مطعوما وبدنا طاعته. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل برية ونسألك تمام عنا وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعلنا لك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا أعمل الوجود. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Daud di atas bacaan doa sebentar tadi. Harum mewangi sejambak bunga kami hembuskan buat semua yang sudi meluangkan masa bersama pada petang yang berbahagia ini bagi menyaksikan detik indah pelancaran projek RIG Suara Kreatif Madani Sukma tesis UiTM Cawangan Perlis dengan kerjasama bahagian penyelidikan, jaringan industri, masyarakat dan alumni. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Ketua Pusat Pengajian ASIS, Profesor Madya Cik Latifah Ismail, barisan AJK RIG dan semua yang terlibat memberi sokongan terhadap projek RIG ASIS UiTM Cawangan Perlis. Selamat datang dan terima kasih juga
buat yang berbahagia Profesor Madya, Teknologis Dr. Syukur Sanim yang sudi bersama pada petang ini bagi menyempurnakan majlis yang penuh bersejarah ini. Selamat datang Dr. Syukur. Terima kasih, Ustazah. Baiklah, sebagai penyeri di awal pertemuan, majlis mempersilakan yang indah lagi rupawan, juga yang sentiasa tampak ceria dan awet muda, Ustazah Profesor Madya Cik Latifah Ismail selaku KPP Asis untuk menyampaikan kalam haluan majlis. Segala hormatnya dipersilakan. Kuat tadi. Okey, boleh ya? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Okay, pertama-tamanya terima kasih kepada puan pengacara majlis kita, Ustazah Jamalia, dengan permulaan dengan penuh kreatif sekali nampaknya tu, dengan segala pantun-pantunnya, kan? Okey, yang dihormati, yang berbahagia Prof Madya, Dr. Syukur Sanim, Fauzi, Timbalan Rektor Bahagian Pendidikan, Jaringan Industri Masyarakat dan Alumni UiTM Perlis. Kami rasa bersyukur kerana Prof dapat bersama kami dalam majlis kami pada hari ini ya. Terima kasih. Yang berusaha Barisan AJK Sukma, iaitu Suara Kreatif Madani. Khasnya Ustazah Nadia dan Nadia Hashim, Pensyarah Kanan ASIS UiTM Perlis. Penolong ketua projek ini Puan Siti Mariam, pensyarah FSPU sebenarnya. Setiausaha kita Ustazah Jamalia Aurani, Pensyarah Kanan ASIS. Ahli Jawatankuasa bagi unit anekdot motivasi Cik Tun Firdaus daripada FSG. AJK Publicity Ustazah Nur Azura, AJK untuk bahagian Chairpen Ustazah Nur Aini Ismail, dan AJK untuk bahagian puisi Ustazah Soleha Yahya Zikri, yang kesemuanya itu adalah merupakan pensyarah kanan ASIS. Seterusnya, terima kasih juga kepada semua peserta yang dapat hadir menyertai majlis kita pada hari ini melalui aplikasi Webex kita ini ya. Terima kasih atas kesudian dan komitmen anda semua. Terima kasih juga bahagian PJIM, khasnya Dr. Tajul yang bersama dengan kita untuk mengendalikan program kita pada hari ini ya. Okey, tuan-tuan puan-puan, para peserta sekalian. Suara Kreatif Madani ataupun Sukma ini merupakan satu RIG, Research Interest Group, yang telah didaftarkan di bawah bahagian PJIMA UiTM Perlis pada 12 November tahun 2020 yang lalu. Ya. Sebenarnya RIG Sukma ataupun Suara Kreatif Madani ini merupakan satu inisiatif oleh para pensyarah ASIS sebagai satu platform untuk penulisan kreatif. Sebelum ni kita dapat lihat bahawa penulisan kita lebih berbentuk penulisan akademik
penulisan yang syarat dengan data-data, dengan fakta-fakta, ya. Tetapi kita ambil satu inisiatif untuk beralih sikit kepada penulisan dalam bentuk kreatif, ya, dalam bentuk kreatif. Tambahan pula dalam KPI universiti kita sendiri, penulisan selain daripada penulisan akademik ni juga diambil kira dalam KPI universiti kita. Dan lagi satu, kita melihat bahawa penulisan dalam bentuk yang akademik tu, dia punya apa, kita kata dia punya pembacanya tu biasanya lebih terfokus kepada ahli-ahli akademik, kepada pensyarah, kepada pelajar-pelajar, ya, siswa-siswi, ya. Dan biasanya ianya agak eksklusif sifatnya, mungkin hanya tercatat dalam jurnal-jurnal, dalam jurnal yang berwasit ke jurnal ataupun di perpustakaan lebih kepada rujukan-rujukan yang berbentuk akademik, ya. Itu sifatnya yang ada di universiti lah, ataupun lebih kepada teks yang menjadi rujukan pelajar dalam pengajian mereka. Tapi dalam kehidupan seharian kita ini, terutama sekali dalam keadaan sekarang ni, apabila kita berada di dalam situasi pandemik COVID-19 ini, kita work from home, bekerja daripada rumah, pelajar-pelajar pun secara online, pengajiannya secara online, dan duduk di rumah, tak dapat nak bergerak bebas, ya. Kadang-kadang kita pun jadi macam stres, jadi tekanan juga, ya. Kita pun bacaan kita pun tak boleh nak fokus kepada yang akademik yang berat-berat itu saja. Jadi kita ambil ni sebagai satu inisiatif supaya kita boleh menulis benda-benda, perkara-perkara yang maknanya yang santai, ya, yang boleh menyentuh jiwa, yang boleh mendidik dalam bentuk yang santai. Dan kalau kita perhatikan Al-Quran itu sendiri dalam wahyu pertama dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Maknanya kita memang disuruh baca sebagai salah sumber ilmu, tetapi di situ juga Allah sebut bahawa menulis juga sebagai satu apa kita kata satu asas untuk kita mendapatkan ilmu. Jadi maknanya kita ambil peluang ini untuk menulis, ya, apa-apa pengalaman yang kita lalui. Malah kalau kita perhatikan dalam Al-Quran itu sendiri, yang syarat dengan ayat-ayat Al-Quran penuh dengan kaedah, kalau kita kan nak kaitkan dengan penulisan tu macam kaedah penulisan kreatif juga. Dalam Al-Quran kita dapat lihat bagaimana penyampaian ilmu ada yang disampaikan secara direct, tapi ada juga yang disampaikan melalui cerita-cerita Nabi, cerita kisah Nabi Yusuf, cerita kisah Fir'aun, Nabi Musa, dan kemudian juga hukum hakam, cerita mengenai Luqman menyampaikan nasihat-nasihat kepada anaknya, ya. Jadi semuanya itu disampaikan dalam bentuk penceritaan. Ini salah satu daripada ciri-ciri yang ada dalam penulisan kreatif, ya. Dan sebagaimana kita maklum, penulisan kreatif ni merupakan apa-apa saja penulisan yang bertujuan untuk menyatakan pengajaran, perasaan, emosi, ya, dan cerita-cerita lah. Dan penulisan kreatif ni lebih bersifat santai. Kita baca macam kita baca ayat-ayat Al-Quran kan, dia lebih bersifat santai. Apa cerita-cerita yang disebutkan, misalnya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan unta, kan? Itu pun secara tak langsung menimbulkan kreativiti kepada kita untuk nak buat kajian tentang unta, nak melihat tentang unta, mungkin boleh buat perumpamaan tentang binatang-binatang yang disebut dalam Al-Quran, ya.
walaupun apa ni, dalam bentuk gambaran-gambaran macam tu, dia itu adalah ciri-ciri penulisan kreatif lah. Ya, maknanya dia lebih mudah sebenarnya. Kita boleh tulis apa saja, walaupun mungkin hanya dalam bentuk angan-angan, dalam bentuk fiction, dalam bentuk bukan kenyataan, ya. Gambaran-gambaran tentang syurga, tentang neraka misalnya, kan. Semua gambaran-gambaran itu dibuat dalam bentuk yang sangat kreatif, keindahan-keindahan yang digambarkan, ya. Jadi dia memang berbeza lah daripada penulisan akademik yang saya sebutkan tadi itu, yang maknanya lebih memberi maklumat dengan fakta-fakta yang data-data dan sebagainya itu. Jadi atas hal ini jugalah kita dapat lihat bahawa para pensyarah kami di ASIS ni merasakan kita perlu juga mewujudkan satu research interest group, iaitu RIG kita dalam penulisan kreatif ni, supaya kita dapat satu ruang dan peluang untuk terutama sekali warga kampus lah, pelajar, staf, alumni dan masyarakat sekitar lah. Nah, atas dasar itulah kami di ASIS ni mengambil, Akademi Pengajian Islam Kontemporari ini mengambil inisiatif untuk melancarkan projek ini. Ya, tentu para pelajar yang sekurang-kurangnya 3 tahun berada di UiTM ni misalnya, ada banyak cerita yang nak dikongsikan. Staf yang bekerja 20-30 tahun, alumni yang mungkin belajar sini daripada peringkat diploma hingga peringkat degrinya 6 tahun, 7 tahun. Ya, dialu-alukan, kami mengalukan dan kami jadikan ini sebagai satu platform untuk menarik, ya, warga kampus khasnya dan alumni juga untuk berkongsi idea, berkongsi pengalaman, berkongsi kenangan-kenangan yang pernah dilalui sebagai seorang warga di UiTM ini. Dia dan penulisan kreatif ini memanglah dia lebih santai, ya. Dia tidak seperti penulisan akademik yang syarat seperti mana yang disebutkan tadi itu. Jadi kami mengharapkan bahawa ruang yang kami sediakan ini, yang pihak ASIS sediakan dengan kerjasama pihak PJIM, UiTM Perlis ini, dapat memberi peluang kepada semualah, ya, untuk menyampaikan idea-idea mereka, berkongsi idea, berkongsi pengalaman, di samping mendidik, memberi teladan untuk sama-sama kita hayati, ya. Dan kita juga dapat melihat bahawa di luar sana tu ramai kita dapati penulis-penulis kreatif ini, misalnya penulis novel, ya, boleh menjana pendapatan yang besar, ya, daripada hasil penulisan kreatif, kan. Kalau penulisan yang akademik tu mungkin hanya terhad pembacaan je, tetapi kalau penulisan kreatif ni maknanya novel-novel yang berada di pasaran misalnya, ada ramai pengikut dia beli setiap siri misalnya, kan. Walaupun misalnya contoh novel cinta, ada novel yang sangat digemari oleh remaja-remaja khasnya, harga sampai RM20, RM25, sanggup dibeli. Tapi kadang-kadang buku teks yang kita syaratkan untuk dibeli tu rasanya dia orang photostat saja, fotokopi saja pun ada, kan. Jadi maknanya ruang untuk penulisan kreatif ni memang sangat besar, terutamanya kalau untuk para pelajar yang sekarang ni dah bercuti, sedang dalam musim cuti semester, ada masa duduk di rumah, kan. Jadi boleh ceritakan pengalaman-pengalaman ketika belajar secara online dari rumah misalnya, ya. Jadi itulah antara matlamat utama kami di ASIS ni, mewujudkan RIG untuk penulisan kreatif ini supaya kita boleh jadikan ia sebagai platform, dialu-alukan semuanya, ya, untuk menghantar karya masing-masing, ya. Dan kita tahu juga bahawa penulisan kreatif ni ada 2 bentuk lah yang paling besarnya, iaitu karya yang berbentuk prosa dan berbentuk puisi. Satu lagi berbentuk puisi. Yang prosa ni seperti novel tadi, seperti cerpen, seperti anekdot, ya. Dan puisi ini pula seperti sajak, pantun, macam kita punya puan pengerusi kita tadi tu.
ya, dengan bahasa yang berirama, ya, dan sangat indah. Nah. Jadi setiap bentuk penulisan ni memang memerlukan keupayaan kita lah. Bakat tu dia nombor 2 sebenarnya, tapi minat tu, bila ada minat tu insya-Allah, macam kita lah, kita belajar dekat Solah tu pun kita bukannya tahu apa, tapi hasil daripada didikan cikgu, pensyarah, kita akhirnya dapat siapkan karangan, dapat siapkan thesis kita ataupun final year project kita, laporan-laporan kita, assignment kita dan sebagainya tu kan. Yang pentingnya tu lebih kepada mau, nak seni budaya tu dulu kan. Jadi jomlah kita pakat menulis dan boleh disubmitkan kepada pihak kami, ya, pada pihak kami di ASIS ni untuk kita mengumpulkan segala tulisan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya. Baik, satu lagi, insya-Allah taklimat mengenai penulisan ni akan dijelaskan oleh Ustazah Nadia, kita punya ketua projek untuk program kita hari ini. Ya, dan untuk Sukma kita ni, kita ada antologi, kita ada anekdot dengan tema kita seperti aku, COVID-19 dan UiTM. Aku dan rakan sekerja ataupun rakan sekelas. Ini untuk pelajar, kan? Aku dan pelajar ataupun aku dan pensyarah. Jadi itu pengalaman pensyarah ketika berdepan dengan karenah pelajar ataupun pengalaman pelajar ketika berdepan dengan karenah pensyarah. Semuanya kita boleh garapkan, kita boleh tulis. Dan begitu juga kita ada dalam Sukma ni kita akan mengumpulkan penulisan dalam cerpen rencah rasa pandemik macam sekarang yang sedang kita lalui. Semua orang mesti ada pengalaman-pengalaman yang indah. Di sebalik musibah ini ada pengalaman-pengalaman yang indah yang kita nak kongsikan. Begitu juga dengan antologi puisi, nak buat sajak dan sebagainya tu, tema dia dengan rencah rasa kampus. InsyaAllah taklimat seterusnya ni akan disampaikan oleh Ustazah Nadia Hashim, pensyarah kanan ASIS selaku ketua projek. Dan untuk makluman para peserta sekalian, Ustazah Nadia ni merupakan seorang penulis sebenarnya, yang dia pun dah lama terlibat dengan penulisan kreatif ni dan telah menghasilkan beberapa buah novel, anekdot, puisi, cerpen. Malah untuk makluman semua, beliau pernah mendapat tempat kedua kategori novel seram peringkat kebangsaan dengan tajuk dia Aku Temanmu, ya, pada tahun 2017. Program yang dianjurkan oleh Fakulti Filem, Teater dan Animasi di UiTM Shah Alam. Beliau juga telah pun menghasilkan penulisan anekdot dalam Rindu Baitullah 1, Rindu Baitullah 2, Selagi Ada Nafas. Ya. Begitu juga antologi seram. Banyak dia berminat dengan seram-seram ni kan. Antologi online, ya. Cerpen kanak-kanak, kan. Dan cerpen dakwah di hamparan kasih rahmatmu misalnya. Jadi pengalaman-pengalaman yang ada pada Ustazah Nadia ni nanti dia akan kongsikan bersama kita. Selain daripada itu, AJK yang terlibat dalam Sukma ini juga seperti Ustazah Jamalia sendiri, ya, Ustazah Nur Aini, ya. Dan saya sendiri pun adalah juga sedikit, baru ada 2-3 penulisan yang kreatif ni. Jadi apa yang diharapkan melalui RIG Sukma ini, kita berharap supaya lebih ramailah muncul. Sebenarnya kita semua ni ada idea, cuma tak diluahkan saja. Semua bermain-main dalam kepala, berfikir begitu begini semua kan. Sekarang ni apa rasa ni tulis. InsyaAllah ianya akan bakat terpendam. Semua orang ada bakat, ya. Cuma nak kena ambil masa sikit je untuk menulis, ya, dengan kisah masing-masing. Okey. Jadi itulah sedikit ucapan aluan saya nak mengalu-alukan
lebih ramai peserta untuk menulis dalam penulisan kreatif ni, dan marilah bersama-sama dengan kami di ASIS UiTM Perlis ini agar kita dapat meluahkan daya kreativiti kita masing-masing yang selama ini terpendam, dan salurkanlah kepada kami. InsyaAllah kami akan terbitkan buku daripada hasil tulisan tuan-tuan dan puan-puan semua. Akan jadi anekdot, akan jadi cerpen, akan jadi memoir, akan jadi puisi, ya, semuanya itu insya-Allah kami akan uruskan dengan bantuan, dengan kerjasama pihak PJIM dan juga sokongan daripada yang berbahagia Prof Madia, Dr. Syukur sendiri, ya. Jadi untuk akhirnya semoga Allah memudahkanlah segala usaha kita semua untuk menghasilkan penulisan kita ini, ya. Dan sekali lagi semuanya dialu-alukan untuk menghantar karya masing-masing, ya. Semoga Allah pun memudahkan urusan-urusan kita ini. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Kita mohon kepada Allah, Allah memudahkan segala urusan kita untuk kita menjayakan projek penulisan kreatif melalui RIG Sukma, ASIS, Akademi Pengajian Islam UiTM Perlis. Itulah saja sebagai ucapan aluan saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairul jaza kepada PM Cik Latifah Ismail di atas ucapan aluan yang bersemangat tadi. Okey. Jadi seterusnya, apabila yang indah lagi rupawan selesai berbicara, tentunya akan disambut pula oleh yang kacak lagi tampan. Maka dengan ini majlis dengan penuh takdim mempersilakan Profesor Madya Teknologis Dr. Syukur Sani Muhammad Fauzi untuk mengalunkan kata semangat, seterusnya merasmikan pelancaran projek Sukma yang dinantikan semua. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Okey, terima kasih Ustazah Jamalia. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang semua. Yang berusaha Profesor Madya Ustazah Cik Latifah Ismail dan juga merupakan Ketua Pusat Pengajian ACIS UiTM Canggah Perlis. Kemudian Ustazah Nadia Hashim, iaitu Ketua Research Integrated Group atau RIG, Suara Kreatif Madani dan Sukma, serta AJK yang terlibat dalam majlis pelancaran ini, dan juga para hadirin hadirat yang dimati sekalian. Yang saya rasanya majoriti adalah daripada UiTM Canggah Perlis kan. Okay, yang juga merupakan sahabat-sahabat saya lah, sahabat-sahabat seperjuangan di UiTM Canggah Perlis. So alhamdulillah, pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah takzimnya kita dapat bersama-sama dalam program pelancaran projek penulisan Suara Kreatif Madani Sukma di anjuran Akademi Pengajian Islam Contemporary ACIS dan juga ni. Okay, terima kasih saya ucapkan pada pihak penganjur atas kesediaan menjemput saya pada petang ini. So hadirin sekalian, saya rasa semua sedia maklum bahawa sebagai seorang ahli akademik, tugas kita pada hari ini semakin hari semakin mencabar. Sebagai seorang ahli akademik, basically memang benar tugas hakiki kita adalah dalam pengajaran dan juga pembelajaran. Di mana customers kita sebenarnya adalah para pelajar kita. Namun begitu, saya merasakan kita tidak boleh menidakkan bahawa konteks ataupun skop kerjaya kita sebagai seorang ahli akademik di universiti sebenarnya lebih daripada bidang pengajaran. Okay.
Dan ahli akademik pada ini sebenarnya bukan hanya dituntut untuk mengajar, tapi perlu juga memperkasa diri dan membantu membangunkan peradaban melalui penglibatan dalam bidang-bidang lain, terutamanya dalam bidang penerbitan, dalam bidang penyelidikan dan juga bidang penulisan. Justru saya ingin meminjam kata-kata dari Usman Awang. Saya rasa semua orang kenal kot Usman Awang. Dia yang pernah memahatkan kata-kata nan tepat tentang seorang ahli akademik yang sebenarnya berperanan besar dalam membangunkan peradaban bangsa. Di kata Usman Awang, tiada tertanding segala bijaksana. Tajam keris raja, tajam lagi pena pujangga. Justru dari kata-kata tersebut, ia jelas menunjukkan betapa besarnya tugas kita sebagai ahli akademik itu sendiri dan betapa pentingnya bidang penulisan, bukan hanya terhadap kejayaan kita sebagai seorang ahli akademik, tapi kepada pembangunan peradaban sebuah masyarakat. Menyentuh tentang perihal penulisan, pada asasnya terdapat banyak jenis penulisan yang boleh ditulis oleh setiap pensyarah sebenarnya. Mula daripada jurnal berimpact tinggi, jurnal berindeks, sama ada berindeks Scopus ke WS, MySite dan sebagainya. Dan juga penulisan di surat khabar, majalah dan juga termasuk juga buku-buku. Pada asasnya, penulisan kreatif juga merupakan salah satu daripada penerbitan ataupun penulisan yang kita iktiraf, yang universiti sendiri iktiraf, yang UiTM sendiri iktiraf. Iaitu jika kita lihat dalam KPI terbaru yang dikeluarkan oleh Pejabat Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan juga Inovasi tahun 2021, penulisan kreatif ini sebenarnya di-align ataupun termasuk dalam lain-lain penerbitan yang turut diambil kira dalam pencapaian KPI seseorang pensyarah. Justru saya melihat pada hari ini usaha yang dibuat oleh pihak ACIS dan juga RIG Sukma ini dilihat mampu untuk membuka peluang bagi setiap individu warga kampus, setiap level warga kampus bermula daripada pensyarah, staf pelajar dan juga mungkin alumni yang berminat untuk turut serta menyumbang ke arah melahirkan penulisan yang boleh memberi manfaat kepada masyarakat keseluruhannya. Melalui penulisan kreatif, penulis boleh menzahirkan perasaan, luahan, bimbingan, malah mengembangkan bentuk didikan dan juga nasihat. Idea-idea baru juga boleh dizahirkan dalam bentuk penulisan kreatif. Jadi saya difahamkan terdapat 3 kategori penulisan yang boleh dipilih oleh bakal penulis penulisan kreatif untuk menyertai projek Sukma anjuran ACIS ini. Itu yang pertama adalah projek puisi, yang kedua adalah projek cerpen atau projek anekdot dan memoir. Jadi para peserta boleh memilih salah satu daripada kategori penulisan ini untuk terlibat dalam projek pada petang ini. Jadi akhir kata sekali lagi terima kasih kepada ACIS dan juga RIG Sukma yang membuka peluang dan ruang untuk warga UiTM secara khususnya yang sudah mahir atau yang baru nak berjaya dialurkan untuk menyertai projek penulisan suara kreatif. Justru dengan tidak membuang masa, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merasmikan atau melancarkan majlis pelancaran projek penulisan suara kreatif madani Sukma anjuran Akademi Pengajian Islam Contemporary ACIS UiTM Calang Perlis. Semoga projek ini akan berjaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan dapat memberi manfaat pada seluruh warga kampus dan juga masyarakat sekitar. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ribuan terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya, Dr. Syukur Sanim di atas ucapan dan perasmian sebentar tadi. Semoga pelaksanaan projek Sukma ini akan dapat disempurnakan dengan jayanya insya-Allah. Jadi jom sama-sama kita saksikan montaj khas projek Sukma.
Okay, Alhamdulillah. Dengan paparan montaj sebentar tadi, maka program petang ini belum lagi berakhir. Sikit lagi insyaAllah. Majlis dengan ini mempersilakan orang kuat yang menjadi tulang belakang terrealisasinya projek pertama Sukma ini, iaitu Ustazah Nadia Hashim, untuk memberikan sedikit penerangan berkaitan penulisan kreatif yang akan diterbitkan menerusi projek kali ini. Jadi majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada saudari penerusi yang sangat kreatif, Ustazah Jamalia. Juga saya berbesar hati kepada Prof. kepada Dr. Syukur sendiri yang sudi bersama dengan kami, Profesor Madia, Kakak Cik Latifah yang banyak memberi sokongan. Malah kalau tadi penerusi kata saya orang kuat, tapi tak kuat kalau tiada tulang belakang yang sebenarnya untuk membantu bersama-sama menggerakkan Al-Aziz Sukma. Baik. Saya akan lebih fokus kepada 3 projek yang dicadangkan, yang dirancangkan di bawah Al-Aziz Sukma. Tunggu slide. Sekejap Sekejap. Secara umumnya, saya nak terangkan bahawa untuk Al-Aziz Sukma kita akan melihat kepada 3 perkara yang penting. Tetapi kita akan ada syarat-syarat umum untuk ketiga-tiga tiga-tiga penerbitan tadi. Sekejap syarat umum. Semua karya adalah di dalam bahasa Melayu, dengan menggunakan font Arial bersaiz 11 dengan langkau 1.5. Semua iaitu cerpen, anekdot ataupun memoir. Dan puisi itu adalah syarat umum. Bahasa Melayu font Arial bersaiz 11 langkau 1.5. Panjang cerpen, anekdot dan memoir minimal ataupun lebih kuranglah 1000 patah perkataan, dan tiada had untuk puisi. Cuma puisi ada yang mungkin dirajin buat terlalu panjang, maka hanya diletakkan puisi tidak melebihi 30 baris. Dan setiap karya yang dihantar mestilah mempunyai tajuk sendiri. Walaupun ada subtopik di bawah di bawah setiap cerpen, anekdot sendiri, tapi ada tajuk khusus yang diberi oleh setiap penulis. Baik. Karya juga mestilah asli milik penulis. Jadi,
lepas hantar sebelum diterbitkan, okey, kami akan minta penulis untuk tanda tangan borang akuan bahawa karya yang dihantar adalah milik penulis. Okey. Dan yang ini umum, memang mana-mana penerbit pun dia akan minta bahawa setiap penulisan tiada unsur yang melampau lah, tiada unsur lincah, tidak menyentuh isu sensitiviti. Okey, sama ada sensitiviti kaum, sensitiviti agama. Okey, itu adalah perkara yang umum. Dan ini yang saya nak tekankan terutamanya dalam bawah projek penulisan hikmah. Okey, kita nak penulisan yang patuh syariah. Okey. Contoh macam saya akan detailkan sebentar nanti. Contoh kalau cerpen walaupun ada kita masukkan sikit imajinasi, tapi kita akan pastikan bahawa ada setiap karya itu dia mematuhi syariah. Dia tak boleh cerita bahagianya duduk dua-dua dalam satu rumah tanpa akad nikah. Dia nak cerita cinta yang bahagia adalah cinta yang duduk berdua tanpa akad nikah. Itu walaupun mungkin benda itu normal bagi masyarakat lain, tapi ia adalah perkara yang melanggar syariah. Yang itu antara perkara yang diberatkanlah dalam setiap karya. Dan setiap penulis bertanggungjawab atas setiap apa yang ditulis. Okey, ini adalah daripada penulis sendirilah. Okey, sama ada dia menghantar karya dalam bentuk cerpen, anekdot, memoir ataupun puisi. Setiap penulis bertanggungjawab atas setiap apa yang ditulis. Okey, saya akan pergi satu persatu syarat dan juga ataupun bagaimana untuk nak menyertai. Okey, yang pertama saya nak pergi kepada cerpen. Jadi penyelenggara, wajah penyelenggara yang akan menyertai cerpen, yang akan menyelenggara cerpen-cerpen yang dihantar, iaitu sahabat saya, Kak Laini. Okey, cerpen ni apa? Ramai yang keliru. Cerpen dengan anekdot, memoir yang kata, cerpen tu bukan anekdot ke? Anekdot tu bukan macam cerpen ke? Okey, sini saya nak jelaskan sikit. Cerpen, okey, menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, cerpen adalah mana-mana yang kita ceritakan berdasarkan fakta yang dicampur dengan imajinasi. Artinya, bila kita baca cerpen, kita tengok, penulisnya Nadia Hashim contohnya. Okay, penulisnya saya. Macam saya pernah hantar cerpen tentang cerita seram kan. Cerita kena rasuah dan sebagainya. Ramai yang tanya, Nadia, benda ni cerita memang berlaku tak Nadia sendiri ke? Okey, kalau memahami, dia adalah genre cerpen. Cerpen ialah fakta yang mungkin bercampur dengan imajinasi. Artinya penulis memasukkan unsur imajinasi. Dia ada tambah. Kalau asal dia mi goreng, diberi mi tu mi dia tambah kicap, dia tambah sos nak bagi sedap. Itu cerpen. Okey, artinya kita tak boleh nak menyatakan bahawa cerpen 100% adalah pengalaman sebenar ataupun cerpen tak boleh tipu. Kalau cerita dia ending dia macam A, tak boleh tambah jadi AB, tak. Kerana cerpen boleh ditambah dengan unsur-unsur imajinasi. Okey. Dan biasanya kalau mengikut yang dikatakan oleh Dewan Bahasa, cerpen kalau hantar kat surat khabar dan sebagainya, mereka akan minta antara 5,000 hingga 20,000. Okey, tapi macam saya sendiri yang pernah menjadi pemula kepada menulis cerpen, nak karang 5,000 tu memang demam lah. Dan biasa kalau bentuk pemula adalah 1,000. Jadi saya mulakan, saya menganggap bahawa projek penerbitan hikmah ni lebih kepada menggalakkan pemula yang nak tulis cerpen, maka kami letakkan 1,000 memadai dan boleh dikira sebagai cerpen. Okey, itu untuk cerpen. Apa yang mesti ada dalam cerpen itu sendiri? Okay, adakah kita boleh cerita tentang anak kita, kita boleh cerita tentang pelajar kita, kita boleh cerita tentang angan-angan kita. Okey, apa yang perlu ada dalam cerpen? Ini yang bila dalam pendidikan hikmah, selain kita nak mencukir bakat, kita nak mencukir gaya kreativiti kita, tapi dalam masa yang sama kita ada tanggungjawab. Okay, tanggungjawab sebagai seorang yang kita buat apa pun, kita memberi timbangan dan dosa dan pahala. Okey, dan kita nak apa yang kita buat ni memberi manfaat. Bukan sekadar manfaat dari sudut seronok kita punya karya ada dalam buku, kita punya karya dibaca oleh orang ramai, kita punya karya dipuji, tapi kita juga ada rasa tanggungjawab bahawa karya kita ini akan memberi manfaat. Okey, mungkin tidak sekarang,
Tapi selepas kita hanya mungkin hidup 10 tahun, tapi karya kita boleh memberi manfaat selepas kita meninggal dunia. Apa yang perlu ada dalam kita? Okey, yang pertama ialah dari segi intelek. Okey, kalau tadi Cik Latifah ada sebut, tulis karya kreatif ni tak berat, tak macam kita buat jurnal, tak macam kita nak mohon grant, FRGM dan sebagainya, metod pun tak ada. Okey, metod-metod yang susah pun tak ada. Tapi perlu juga intelek. Artinya, kita nak menulis sesuatu, perlu juga kita membuat sedikit kajian latar belakang. Contoh kita nak cerita pasal suasana kampung. Tapi kita tahu pun suasana kampung tu macam mana. Kalau saya nak cerita mengenai suasana tahun 80-an. Okey, tapi contohlah, suasana tahun 50-an. Saya lahir tahun 80-an. Maka saya perlu bertanya kepada nenek ataupun mak yang pada tahun 50-an, bagaimana mereka apinya dengan main di telaganya. Itu yang kita perlukan sedikit kajian. Itu yang perlu ada daya intelek. Betul? Dan benda yang kita nak sampaikan itu diterima oleh pembaca. Kita tak menipu. 50-an tu kita cerita bahawa tahun 50-an makanan pun tak ada, semua makan ubi kayu. Itu kan kita menipu. Okay? Itu antara beberapa perkara yang kita perlu ambil berat. Yang kedua, ini yang saya suka dalam penulisan kreatif ialah kita memasukkan emosi dalam karya kita. Yang ini yang kita tak boleh buat dalam pendidikan akademik. Kita tak boleh nak luahkan marah, kita tak boleh nak luahkan geram kita, tak boleh luahkan gembira kita dalam penulisan akademik. Tapi dalam penulisan kreatif, kita boleh meluahkan. Kita nak cerita mengenai, kita rindu pada arwah mak kita, arwah ayah kita yang mungkin dah meninggal dunia. Maka kita luahkan perasaan rindu itu dalam cerpen kita. Dan benda itu bila pembaca baca, dia pun rindu dah pula dekat arwah mak bila baca cerpen ni. Itu kita memindahkan emosi rindu kita kepada pembaca yang membacanya. Yang ketiga, dalam cerpen juga kita membawa kepada apa isu yang kita nak bawa. Kita kalau kita tengok filem pun kan, dia nak cerita apa? Daripada awal sampai hujung, statik je. Mungkin dia mesti ada beberapa persoalan apa yang dia nak cerita. Okay, kalau macam saya kat rumah kan, anak-anak tengok Doraemon pun, dalam cerita Doraemon pun 30 minit je, tapi dia ada, isu ni tentang Nobita kena bully dengan Doraemon, macam mana nak lawan. Tapi dia ada persoalan, dia ada peristiwa. Dan itu juga dalam cerpen kita. Apa peristiwa, apa persoalan yang kita nak bawa dalam cerpen kita. Okey? Dan yang keempat, yang ni teknik persembahan. Ini yang mungkin ramai kata idea ada tapi nak buat tu tak pandai. Okey, yang ni memang biasa. Okey, kepada pemula, benda ni memang nak kena belajar. Dia takkan boleh jadi kita takkan boleh terus bagi tanpa kita mengenal nombor 1, 2, 3 terlebih dahulu. Dan ini juga teknik persembahan, benda ni perlu dipelajari dan benda ni perlu diasah. Jangan bimbang. Jangan bimbang tentang tak reti tu, buat dulu. Yang secara dia akan datang. Okey, dia akan datang perlahan-lahan teknik persembahan itu sendiri. Dan ramai yang tanya bagaimana nak mula. Kalau saya nak mula, mesti sebelum menulis, ramai yang berpesan, saya sendiri pun dipesan oleh penulis-penulis yang lebih lama, mesti banyak membaca. Itu antara betul. Okey. Rangka cerpen. Okey, rangka cerpen macam kita tengok dalam filem pun kan. Dia ada perlaluan, dia akan cerita siapa latar belakangnya. Okey, cerita dia kat kampung. Cerita dia ni watak dia tentang perempuan kampung, perempuan yang lari daripada rumah. Okey, contoh perempuan ni pergi ke bandar. Satu situasi perempuan ni dalam ketakutan. Itu latar belakang. Okey, pengembangan. Bagaimana cerita itu berkembang. Perempuan ni dia dah lari dari kampung dengan perempuan kampung yang tak pernah pergi bandar. Apa perkembangan dia? Mungkin kita nak sambung cerita ni, perempuan ni jumpa dengan lelaki jahat. Okey, pembaca boleh. Dia jumpa lelaki jahat, dia ni dah ada perempuan kampung tak pernah kenal lelaki contohnya. Maka pengembangan ni yang akan membawa pembaca macam mana ujungnya? Adakah dia tak kahwin dengan lelaki tu ke? Dia berjaya tak lari? Itu yang kita nak. Kita membawa pembaca ke arah itu. Kemuncak. Kemuncak ni mungkin perempuan tu nak ditipu oleh lelaki tu, tapi rupanya lelaki tu yang tipu perempuan tu. Itu kemuncak. Kita punya
Kalau dalam cerita tu, part ni lah tu hooker ni. Itu selalu kita tengok pada filem lah. Tapi dalam camping pun macam tu. Dia ada kemuncak, dia ada apa konflik yang paling besar. Okey, rupanya dia perempuan kampung tapi dia juga adalah seorang penipu contohnya. Kita sangka daripada awal, lelaki tu yang akan tipu perempuan tu. Tapi rupanya perempuan tu yang tipu lelaki tu. Peleraian, apa yang berlaku selepas tu? Okey, bagaimana benda tu selesai? Okey, adakah cara yang lebih baik ataupun tidak? Dan penutup, yang ni saya berpesan lah, yang ni tak menjadi wajib. Tapi saya lebih suka kalau penutup kita membawa hikmah dan teladan kepada pembaca. Okay. Dalam cerita kita adalah perempuan yang lari. Tapi cerita tu lebih menggalakkan orang yang baca, macam ni cara nak lari dari rumah. Itu kita tak nak. Tapi kita bagi cerita kita walaupun cerita perempuan lari dari rumah, tapi kita buat dia seolah-olah kita nak cakap, jangan lari dari rumah. Itu antara hikmah yang kita nak. Dan kalaulah kita jumpa orang yang lari dari rumah, apa yang perlu kita pesan dekat mereka? Okay, kalau benda itu berlaku bagaimana? Itu yang kita nak pesan dalam campaign kita, dalam karya kita. Kita tak nak karya kita yang menjadi, macam ni cara nak mencuri. Ini diajar dalam filem, diajar dalam penulisan dan sebagainya. Itu yang kita minta lah. Okay, bagaimana tak berlaku dalam karya-karya kita. Okey, seterusnya dalam menulis campaign ni biasanya kita akan ikut tema lah. Okey, kalau tak ada temanya kita akan pergi macam-macam, kita akan pergi rata-rata. Okey, tak tahulah nak pergi keluarga ke, cinta ke, seram ke. Okey, tapi bila khusus kepada tema, kita akan lebih terfokus. Okey, itu cara bagaimana nak memulakan tulis campaign. Dan dalam penerbitan projek kita ni, kami membawa untuk campaign ni lebih kepada fokus bagaimana ketika pandemik. Itu tema dia. Okay? Tema yang lebih khusus supaya senang. Mereka yang nak menulis, kita nampak apa yang mereka capai. Dan antara yang lain mesti ada watak utama. Okey, letaklah nama Ahmad ke, nama ada yang sekarang nak letak nama yang ni kan Rayyannya, nama-nama yang pelik-pelik. Tak apalah, kita pulang. Okey, dan ini pesan juga daripada mereka yang menulis skrip. Kalau boleh watak ni, okey, kita ciptakan watak ni dia ada keunikan dia. Keunikannya mungkin kalau yang lelaki tu dia mungkin dia tu garang tapi takut tikus contohnya. Tapi dia ada keunikan pada watak tu. Okay, kalau perempuan pula dia mungkin malu-malu. Okay, nampak dia malu tapi kalau sekali dia pegang kursi, patah kursi. Artinya dia ada keunikan pada watak tu. Itu antara yang kita nak membuatkan pembaca tertarik kepada kita punya tulisan tadi. Okey. Yang seterusnya plot. Plot ni yang dia macam kita main puzzle. Okey, plot ni macam saya sebut tadi, dia ada awal, dia ada kembang, dia ada pertengahan. Okey, kadang ada yang saya sendiri menulis daripada hujung. Saya tak tulis daripada awal. Saya dapat idea tulis yang hujung. Maka saya tak tulis yang hujung. Okey, dan benda tu kita akan akhirnya bila dah lengkap kita akan cantum jadikan puzzle. Dan sebab itu ada beberapa penulisan dia akan mulakan dengan flashback dulu. Dia akan cerita dulu ending dia macam ni. Ending dia hero koma 3 bulan. Tapi dia mulakan dengan tulis, apa ni hero mati lah, awal kita hero mati. Okay, tapi rupanya itu sekadar dia nak tarik perhatian kita, kenapa hero ni mati. Okey, ni cerita dia mengalir. Okey, cerita yang mengalir plot dia mengikut kreativiti. Okey, itu mengikut kreativiti. Okey, biasanya ialah ada yang cerita dia akan lompat-lompat pejat tahun 80, pejat dia patah balik tahun ke 50. Okey, itu adalah cerita bentuk-bentuk plot. Dan yang seterusnya ialah emosi. Okey, emosi yang seperti yang saya sebutkan tadi, kalau kita membawa tentang sedih, kita tidak menunjuk Ahmad sedih. Okay, kita tak bagi tahu, tapi kita mesti show, kita tunjukkan. Okey, Ahmad perlahan-lahan terduduk, tersandar di kerusi dan tanpa dia menyedari air mata mengalir. Bila pembaca baca je, Ahmad tengah sedih. Okey, point dia Ahmad sedih dua wataannya. Okey, tapi kita tak nak terus cerita Ahmad sedih. Kita buatkan dalam bentuk kita show, kita tunjukkan Ahmad tersandar,
Okey, Ustazah sambil air mata mengalir. Okey, dan kemudian latar belakang yang ni kita kena bijak, kita jangan tadi kata kat kampung ni kenapa pula rumah batu 5 tingkat dan sebagainya. Itu antara benda yang kata kesilapan. Itu kesilapan yang penulis buatlah dalam karya-karya mereka. Dan dialog. Okey, dialog perlu dalam kempen, kena ada dialog. Dalam kempen dia tak boleh Ahmad pergi, Ahmad balik, Ahmad tidur, tak ada pun dia berborak dengan siapa. Okey, malah karya saya sendiri pernah dikomplain, saya pernah buat dalam bentuk naratif semata-mata. Saya pernah karya saya dikomplain, banyakkan dialog, kurangkan naratif. Okey, naratif itu penceritaan kita. Okey, kerana bagi dia pembaca, terutamanya pembaca yang baru sekarang ni, pembaca yang ni mereka nak dialog, mereka tak suka naratif. Okay, ini berbeza dengan karya-karya lama. Kalau siapa yang buka karya-karya lama, okay, macam tadi Dr. Prof. Tiko pun ada sebut karya Uthman Awang, naratif lebih banyak daripada dialog. Okay, tapi ikut karya yang sekarang, mereka akan minta dialog banyakkan daripada naratif. Okay, itu cara perkembangan karya kreatif sekarang. Okey, untuk kempen saya berhenti dulu, saya bagi laluan kepada penyelenggara anekdot untuk teruskan. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Boleh dengar ke suara saya? Boleh. Okey. Untuk anekdot, saya share. Sekejap ya, saya share. Saya tak pasti kenapa dia tak keluar ni. Okey. Boleh nampak tak? Okey. Okey, anekdot. Jadi anekdot memoir. Jadi kita ada anekdot ni adalah kisah ringkas dan biasanya agak lucu lah. Okay. Dan saya rasa pun tak ada masalah kalau dia sedih pun. Jadi dia kata apa? Dia kisah ringkas dan selalunya dia berdasarkan pengalaman ataupun peristiwa hidup orang yang menulis tu lah. Okay. Jadi contohnya kita punya pengalaman di UiTM sendirilah sebab berdasarkan tema di UiTM kan. Kalau tak salah saya di Facebook sebenarnya banyak tentang anekdot memoir ni. Okay, terutama sekali bagi kisah-kisah rumah tangga lah. Banyaklah dia cerita tentang mak mertua dia lah, tentang suami dia lah, tentang anak dia lah. Jadi kisah-kisah tu pun dapat view yang sangat-sangat tinggi kalau tak salah saya. Jadi kemungkinan kalau ada penulis-penulis yang baru nak mula menulis ni, ini antara yang mudah lah sebab dia bercerita, berkisar tentang kisah hidup kita kan. Dan dia bertemakan tentang UiTM lah. Tentang UiTM. Mungkin suka duka kita di sini kan. Yang mungkin kita rasa kita nak berkongsi yang boleh menjadi panduan pada orang yang baru mula nak bekerja ke ataupun nak meneruskan pekerjaan dia di UiTM ataupun nak sambung pengajian di UiTM. Jadi kita ada beza sikit lah di sini anekdot dan memoir. Kemudian anekdot terus kepada situasi, fokus kepada isu masalah yang hendak diceritakan. Ada punchline, ayat sentap, sama ada lucu, motivasi atau sebagainya. Jadi sini dia ada penulisan status di Facebook kan, Twitter, kebanyakan dia bercirikan anekdot. Tapi kita kena ingat juga tadi Ustazah ada cerita tentang beberapa isu yang sensitif tu tak bolehlah kita masukkan dalam penceritaan kita ni. Okey, jadi dia takut menyinggung mana-mana perasaan ataupun institusi itu sendirilah. Sebab kadang-kadang penulisan status di FB ni dia
melibatkan terlampau banyak sangat emosi kan. Mungkin ada tak puas hati dengan orang tu lah, dengan orang ni lah. Jadi rasanya tak bersesuaian lah. Okey, memorial pula adalah seperti rangka cerpen. Dia ada pendahuluan, perkembangan, kemuncak, peleraian, penutup. Berdasarkan kisah benar yang meyakinkan pembaca, tiada unsur imajinasi. Waktu saya membesar dulu, remaja dulu, saya ingatlah pukul 9 malam je TV3 tu ada kisah benar kan. 30 minit kisah benar. Memang menariklah cerita tentang isu-isu yang kritikal waktu tu didramakan. Okay, di TV3 waktu tu, salah saya lah. Sekarang ni dah tak ada dah. Saya pun tak tahu dah apa cerita Melayu sekarang. Tapi waktu saya membesar dulu adalah cerita kisah benar tu 30 minit. Jadi dia kisah-kisah benar yang kemungkinan kita nak ceritakan, kita nak beritahu kepada pembaca yang supaya mereka nanti dapat berhati-hatilah ataupun menjadi pedoman. Kebiasaannya menggunakan POV. POV ni point of view. Kita ni nampak macam mana keadaan tu. Apa perasaan kita bila menghadapi situasi tu. Sebab kadang-kadang orang mungkin tafsirkan kita ni macam ni, tapi dalam diri kita tu sendiri kadang-kadang berbeza. Okay? Mungkin dari riak muka kita berbeza, tapi dalam kita punya pandangan tu berbeza. Jadi bila kita dapat uraikan satu persatu tentang pengalaman ke peristiwa kan, dia jadi lebih detail lah. Okay? Ini ada contoh anekdot stay at home. Jadi kemungkinan boleh baca lah ya. Saya pun ada baca satu macam anekdot jugalah, memoir yang ditulis oleh Ustaz Hasizah Abdul Jamil di hamparan Shamrock. Okay? Menariklah ya dia punya perjalanan penceritaan dia daripada zaman dia belajar di Universiti Jordan, kemudian dia bekerja sebagai imam, sementara wife dia nak habiskan belajar doktor. Jadi macam mana dia terpaksa kena berhadapan dengan situasi di luar negara. Kemudian dia terpaksa kena mengajar agama Islam kepada anak-anak yang duduk di kawasan di luar negara tu. Jadi dia agak menariklah perjalanan cerita dia tu. Okay, di hamparan Shamrock. Saya tak pastilah masih ada ke tidak lagi buku tu. Okay, dijual di pasaran. Okey, itu sajalah yang saya boleh sampaikan. Mungkin Ustazah boleh tambahlah kalau ada bahagian yang rasanya tidak cukup. Okey, terima kasih. Okay, terima kasih saudara Tun Firdaus. Tun Firdaus boleh teruskan dengan slide berkenaan, saya sambung ya. Okey, anekdot dan memori. Kalau anekdot macam yang contoh yang ada terpapar dekat skrin tu, okey, itu adalah dia direct, dia tak ada pendahuluan, okey, dia tak ada cerita kemuncak, itu direct kepada apa yang dia nak cerita. Itu yang kita panggil sebagai anekdot, dia ringkas. Okey, dan seperti mana yang saudara Tun sebut tadi, okey, anekdot ni dia seperti yang selalu kita buat dalam Facebook, kita buat dalam Twitter dan sebagainya. Okey, dan kalau kita nak lihat juga anekdot dan memoir ini, kita tak nafikan kebanyakan yang itu adalah berdasarkan kisah benar. Dia tak campur imajinasi macam cerpen tadi. Dan menggunakan POV satu, artinya biasanya akan guna aku ataupun saya. Okey, so biasanya gunakan dan kita tahu bahawa bila kita baca memori itu adalah kisah dia. Okay, bagaimana dia, kalau kata Cik Latifah pernah buat, bagaimana pengalaman dia sebagai seorang mutawif. Okay, haji, pengalaman dia jumpa macam-macam perangai. Okay, itu memang kisah benar, bukan kata Cik Latifah mereka-reka. Okay, itu dalam bentuk memori tadi. Okay, saya sendiri tu ada menulis beberapa memori. Artinya Nadia ni macam betul kan? Ya, kerana itu adalah memori, bentuk yang betul. Tapi kalau CP tak, itu memang kain mampu. Ada yang kain mampu, kalau patut betul, campur mampu, campur macam-macam kan, campur misi semua ada. Okay, itu dalam bentuk CP. Okey. Seterusnya, saya akan masuk kepada puisi. Okay.
Okey, puisi penyelenggara kita adalah Ustazah Saleha. Okey, saya mewakili dia untuk memberi penerangan dalam puisi. Okey, puisi ni bagi saya paling kedap, paling mudah. Okey, kalau kena dengan masa tu, kalau kena dengan time tu, satu malam boleh 5 puisi. Okey, boleh 5 sajak boleh buat. Sebab dia tak macam cerpen, dia tak macam ni. Sebab puisi ni dia gaya dia pun gaya bebas. Kita nak kuat lentang ke, kita nak kuat katak ke apa pun, kebanyakannya adalah gaya bebas. Okey, dan puisi juga yang banyak selalu digunakan oleh penulis-penulis. Okey, dalam nak menyampaikan maksud, kritikan, pujian ataupun sebagainya. Okey, dan saya mengambil kata-kata sabar kat sini. Okey, puisi adalah kata-kata yang melafazkan fikiran yang cantik. Okey, dia nak melafazkan apa dalam fikiran dia dengan menggunakan bahasa yang indah. Okey, dan dia melukiskan kemanisan dan kecantikan bahasa. Okey, ada yang berguna dengan nak ibaratkan perempuan tu dia tak panggil perempuan, tapi dia panggil dengan menyebutnya sebagai bunga. Okey, itu istilah-istilah yang cerita bab bunga tapi maksud dia adalah ada pujian kepada seorang wanita. Okey, maka dengan gambaran yang cantik inilah perkara yang dikatakan itu bertambah menarik hati orang yang mendengarnya. Okey, puisi, kalau puisi-puisi lama kita nampak seperti guridam, pantun, okey, syair. Dan kalau puisi baru ni dia lebih kepada dalam bentuk sajak yang lebih bebas gayanya. Okay, kalau pantun kita pun fahamkan dia ada pantun 4 kerat, 2 kerat, 8 kerat, hujung tu mesti sama. Okey, dan sebagainya. Okey, kalau syair pula irama dia cantik, sedap. Okey, tapi kalau puisi yang moden adalah dalam bentuk sajak yang lebih bebas. Okey, gaya persembahannya. Okey, puisi perkara yang penulis lihat pertama ialah dari segi abstrak. Abstrak ni benda yang kita tak nampak. Okey, iaitu kecantikan bahasa dan kemerduan bunyi. Okey, yang famous kan, 4 darah gugur ke tepi sungai kan. Bukan apa boleh letak 4 darah gugur ke tepi sungai. Okey, duduk main ketam apa semua. Okey, tapi benda tu kita tak faham. Tapi kerana bila dia dijadikan lagu, dia menjadi alunan. Okey, menjadi alunan kita. Anak-anak yang 4 tahun, 5 tahun tu sedap dia nyanyi 4 darah. Okey, dia mula. Okey, kali-kali dia apa dia? Dia tak faham pun. Itu keistimewaan puisi. Okey, dia ada kecantikan bahasa. Dan sebab itulah kebanyakan puisi-puisi yang cantik dinaikkan martabat menjadi lagu dan sebagainya. Okey, kita lihat antara yang menggunakan lagu yang berasaskan puisi Nasir sendiri. Okey, kebanyakan lagu-lagu dia adalah memang puisi. Okey, itu keistimewaan puisi ni. Bila kena dengan rima dia akan berubah menjadi lagu yang makin sedap didengar. Okey, tapi kalau pihak dari suku kata bersifat konkret, bagaimana kita menyusun baris, kita memilih kata-kata dan juga susunan rima, bukan rima ini typo ni, susunan irama dalam bila kita menyebut bahasa puisi berkenaan. Okey, kalau tadi saya menyebut tentang cerpen apa yang perlu ada. Dalam puisi juga ada 4 perkara yang disebut, yang disentuh dalam dewan bahasa dan pustaka. Yang pertama, apa mesej? Okey, ada puisi yang mungkin kita nak mengenai politik contohnya. Okey, kita nak kata politik. Tapi mesej kita nak sampai adalah kita nak cakap tak puas hati contoh. Okey, tema politik. Perasaan, perasaan pening kepala ke, perasaan pening situasi ni. Dan naga atau sikap, adakah dengan naga marah? Atau dengan naga menasihati? Itu beza. Tak semua mesej juga kita tengok, ni tema politik ni mesti tema marah. Itu tema benci. Tapi kadang tema tu tema perang. Okey, tema politik, tema yang berat. Tapi menggunakan naga yang lembut, naga yang sedih, naga yang menasihati. Ini yang saya buat. Aku tak naklah baca tema perang, tak naklah baca sajak puisi tema politik berat. Tapi berat atau ringan adalah bergantung pada naga atau sikap. Ada puisi tema kekeluargaan. Okey, tema biasa tapi menggunakan naga yang keras. Okey, itu pemilihan bahasa yang menunjukkan kita menggunakan orang baca ni dia rasa aku baca puisi ni aku tahu bahawa penulis ni marah. Marah kat mak dia, marah kat ayah dia. Walaupun tema tu adalah tema kekeluargaan. Maka ini antara yang
kebijakan penulis dalam memainkan bahasa dalam puisi berkenaan. Dan setiap puisi juga dia menyampaikan mesej. Okey, macam saya sebut tadi, sebaik-baiknya mesej yang kita nak sampaikan adalah mesej yang memberi manfaat kepada pembaca. Jadi kita nak jadi penulisan kita ni adalah kepada ilmu yang bermanfaat. Okey, yang akan memberi manfaat setelah kita tiada lagi. Okey, saya bagi contoh. Ini adalah puisi, contoh puisi lama. Siapa tengok filem Geram Jiwa tahun 1965. Pantun ni sampai sekarang pun kita guna. Tuai pagi antara masa, esok jangan lalu-laluan. Intai kami antara nampak, esok jangan duduk-duduan. Dan kalau tengok ni, dia bukan nak samakan AK kat belakang tu. AK dengan AK. Masyarakat dan nampak layuan dan rinduan. Tapi juga ada maksud di sebalik pembayang pantun berkenaan. Itu cantiknya puisi-puisi lama. Dia tidak membawa maksud yang dua rangkap yang bawah tu. Dua rangkap yang atas tu pun membawa maksud yang sangat besar. Ini keistimewaan puisi orang lama-lama lah. Sebab itu kalau pantun, kalau dulu nak kahwin, nak meminang, kita guna pantun untuk meminang dan sebagainya. Dan sekarang benda itu makin lama makin agak kurang. Mungkin kerana merasakan bahawa payahlah, lambatlah. Okey, itu situasi kita sekarang. Dan ini ada satu sajak. Kalau tengok sajak ni 7 baris ni. Okey, apa tema dia? Tema dia kekeluargaan. Okey, lebih kepada dia nak sampaikan dia melihat ibu dia. Okey, dan bila baca nada ini, saya memang bila baca dia walaupun 7 baris ringkas tapi sangat mendalam maksud dia. Sangat cantik. Okay, bagi saya ini yang saya katakan bahawa sajak hujung-hujung tak sama pun. Tak sama gentak pun, rapuh dari ni kalau bunyi. Okey, tapi bila baca sedap sajak. Dia bukan sedap dari sudut dia menggunakan bahasa-bahasa menepis gerimis. Gerimis tu apa? Kalau bagi orang tak ada maksud gerimis. Menyapu wajah kelabu. Kenapa pula wajah mak warna kelabu? Aku kalau kita yang betul-betul ni, kita rasa, tapi itulah yang kita guna dalam puisi. Okay? Dan puisi ni saya rasa bila baca semua orang faham. Semua orang faham bahawa penulis yang menulis puisi ni betapa dia sangat menyanjungi pengorbanan mak dia. Pengorbanan mak dia yang dia akui dia takkan mampu membalas pengorbanan itu. Sedang aku cuma bisa terpaku menggigil. Mana boleh tengok ya. Mak dia buat macam-macam tadi. Menyaksikan dan mencoba berabah. Perilah kau cerita. Okey, ini satu puisi yang ringkas tapi sangat cantik. Memberi mesej yang berguna. Okey, kita sebagai anak pun bila baca puisi ni, kita terbayang mak kita. Kita terbayang wajah dia. Kita terbayang pengorbanan dia. Okey, ini antara yang mesej yang kalau boleh dalam puisi kita ada sesuatu yang kita nak sampaikan kepada pembaca. Okey, saya rasa setakat itu dulu saya punya taklimat. Saya serahkan balik kepada saudari penulis. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kepada Ustazah Nadia dan juga saudara Tun Muhammad Firdaus di atas penerangan berkaitan dengan penulisan 3 antologi kita, iaitu cerpen, puisi sajak dan juga anekdot, yang akan diterbitkan insya-Allah atas semangat dan kerjasama daripada semua. Jadi saya buka dulu sekiranya ada soalan ataupun ada perlu penjelasan berkaitan dengan penulisan kita pada hari ini. Kalau ada yang nak tanya soalan boleh unmute kan, dan mungkin boleh tanya secara live ataupun boleh tanya melalui ruangan chat. Mungkin semuanya jelas tak dengan penerangan Ustaz Nadia tadi yang dengan gayanya untuk memberi semangat lah bagaimana kita dapat menulis antologi-antologi yang bertema kan, UiTM di hatiku, rencah rasa pandemik dan sebagainya. Okay. Dan saya difahamkan yang ada dalam ni kebanyakannya yang mendaftar untuk bersama dalam penulisan Sukma, penulisan antologi Sukma yang akan diterbitkan insya-Allah. Jadi ada soalan ke?
sebelum kita berakhir. Okey, saya baca Ustaz Nadia, ada satu soalan dari ruangan chat daripada Nazira Osman. Dia bertanya, adakah anekdot mesti berdasarkan kisah sebenarnya? Bolehkah dicampur adukkan dengan imajinasi? Okey, terima kasih kepada puan yang bertanya. Okey, anekdot. Bukan ramai, anekdot adalah kisah benar yang kalau kita rasa macam agak ni kita letak nama lain. Okey, macam contoh anekdot yang saya bagi tadi, penulis mungkin dia tak nak cerita tentang dia, tapi dia letak nama Gain tadi. Okey, itu pun kita boleh masukkan sebagai anekdot. Okey, itu tapi kebanyakan menggunakan POV satu, dia menggunakan aku apa-apa. Okey, tapi boleh juga. Dalam anekdot tidak ada masalah. Memang menjadi amalan penulis-penulis kat luar pun yang ada himpunan anekdot dan sebagainya. Dan bila saya tengok, ada yang menggunakan POV satu dan ada juga yang dia guna nama Gain, guna nama Jamalia, guna nama Nadia. Okey, yang kadang penulis ni nama Latifah. Okey, tak ada masalah. Itu untuk dalam anekdot. Ayat dialog. Ya, dalam anekdot kebiasaan boleh juga dalam bentuk naratif, tapi kebanyakannya dia ada dalam ayat dialog. Okey, dan ni satu perkara saya teringat ni. Okey, ni yang saya ada baca satu status FB yang berbentuk anekdot ditulis oleh seorang yang saya rasa siapa yang friend dia mungkin dengar apa yang saya cerita ni. Kita ni berlaku petang malam dan dia order food panda. Okey, dia order sepatutnya makanan tu akan sampai pukul 6. Okey, tapi pukul 6 tak sampai lagi. Okey, mereka paling lambat pun sebelum pukul 7 lah makanan akan sampai sepatutnya, tapi tak sampai. Okey, dia pun heran kenapa dan bila dia tengok dekat handphone dia kata makanan tu sampai tapi tak sampai. Okey, dia pun nak marah, dia nak komen macam apa, dia kata pemarah saya pernah lapor punya makanan. Kemudian dia kata yang ada hanyalah panggilan telefon. Panggilan telefon yang berulang kali dan bila dia angkat tak bunyi apa-apa. Dia angkat hello, tak bunyi apa-apa. Dia macam marah dekat orang yang cakap tu. Kenapa? Telefon tapi tak cakap. Okey? Dan bila dah dekat 7, dekat hampir lepas maghrib baru dia terdetik untuk buka bahagian chat. Bahagian chat dalam Foodpanda tu dan barulah dia baca, "Puan, okey, saya adalah driver Foodpanda. Saya pekak dan busy. Okey, saya cuba hubungi puan. Saya nak hantar makanan tapi saya tak tahu kat mana rumah puan." Jadi dia cerita tu, bila dia cerita benda ni, terus dia rasa bersalah dalam status FB ni tu. Dan teruslah dia bagi tip dan sebagainya. Dan dia punya status tu mendapat perhatian ramai. Termasuk Ustazah Asma dan sebagainya yang daripada anekdot dia tu memberi manfaat. Apa yang dapat? Pembantu Grab tadi dapat motor percuma. Okay, ini yang saya nak cerita bahawa dia tak sebut direct siapa nama Grab Food tu. Okay, tapi itu yang saya katakan tadi dalam anekdot kisah yang mungkin benar, tapi kalau ada beberapa perkara yang kita nak sembunyi, kita tak nak lah mungkin sensitif dan sebagainya, kita boleh tukar, kita rahsiakan nama dia dan sebagainya. Dan sebaiknya ada ayat dialog. Ada soalan lagi tu sikit Ustaz Nadia dalam chat. Ada guideline tak untuk berapa jumlah perkataan dalam puisi ke bebas? Okey, untuk puisi bebas. Okey, puisi bebas. 7 rangkap, 1 pantun. Memang puisi memang kami daripada pihak rumah ni tidak meletakkan minimum. Cuba maksimal 30 baris. 30 baris lah untuk maksimal. Mungkin dia nak karang puisi macam gerai FRGS tu aku tak tahu kan. Tapi puisi kami hanya meletakkan maksimum saja, tidak ada minimum. Okey, baik, Alhamdulillah. Ada lagi ke soalan sebelum kita berakhir? Saya buka mungkin ada 1 soalan, 2 soalan lagi ke? Okey, ada soalan daripada Cik Tajul lah, Dr. Tajul. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Macam mana caranya jika ada yang berminat nak join penulisan suara kreatif ini, kena terus kontak Ustazah Nadia? Baik, terima kasih. Kami ada buka grup untuk penulis rumah.
Okey, artinya siapa yang berminat, ada yang dia tak mau masuk grup atau banyak kan grup WhatsApp kan, itu tak salah. Tapi siapa yang berminat, saya galakkan daripada tuan rumah masuk dalam grup tu, sebab apa-apa macam saya ada satu ni dia tak bayar angkau lagi tapi dia nak dilihat, dia nak dibimbing. Maka sebaiknya saya minta masuk dalam grup penulis rumah tu, dan sebab banyak perkara yang kami akan share dalam tu. So, kami akan share tentang ejaan, kami akan share tentang teknik-teknik dan sebagainya. Okay, insyaAllah. Jadi sebaiknya masuk dalam grup tu untuk lebih mudah maklumat kat situ. Okay, link. Okay, baik Ustazah, insyaAllah Ustazah Nadia akan share link di sini link untuk grup tu. Okay, Ustazah Narini terima kasih di atas sharing link grup. Untuk yang berminat boleh terus klik pada link yang diberikan untuk sama-sama lah memberi sumbangan dan juga memberikan penulisan-penulisan yang kreatif supaya kita insyaAllah dapat menerbitkan 3 buku penulisan antologi kita tersebut. Okey, ini antara soalan yang beberapa tanya direct pada saya. Yuran penyertaan. Okey, dan kami daripada pihak Universiti Hikmah sendiri, penyertaan adalah percuma. Artinya memang bagi ruang dan peluang betul. Okay, saya sendiri pun ada menyertai daripada pihak-pihak luar, ekologi luar, memang meletakkan 150, paling murah pun 80. Tapi untuk Hikmah ni memang penyertaan adalah percuma. Okey, penyertaan adalah percuma, malah nanti bila buku keluar, penulis yang ada nama dapat harga special lagi kalau nak buku tu. Okey, itu memang satu ruang dan peluang nak diberikan kepada warga UiTM terutamanya. Dan bila iklan ni dibaca oleh yang bukan warga, bukan alumni, ramai kena kenapa tak buka umum. Okey, jadi itu saya nak sebutkan kat sini, saya mengenai peluang ini. Maka warga UiTM, mana-mana kampus, terutamanya kampus alumni, ambil kesempatan ini. Okay, sebab memang nak diberikan ruang dan peluang ini untuk warga UiTM dulu. Okey, untuk manfaatkan projek penulisan ini. Itu saja. Ya baik, Alhamdulillah. Ada lagi ke soalan? Saya rasa mungkin soalan sekadar itulah kot, soalan daripada pendengar dan juga audiens semua. Jadi mudah-mudahan penerangan yang diberikan oleh Ustazah Nadia dan Tun tadi berkaitan dengan penulisan anekdot dan sebagainya yang akan diterbitkan sebagai projek pertama RIG Sukma akan dapat dilaksanakan dengan jayanya insyaAllah. Dan sumbangan daripada semua dan juga penglibatan daripada semua insyaAllah akan memeriahkan lagi lah suasana penulisan kreatif di Malaysia. Dan kami daripada grup RIG sendiri sebenarnya telah menyertai lah pelbagai grup penulisan kreatif di Malaysia, antaranya komuniti menulis Malaysia, grup penulis kreatif daripada USIM dan sebagainya, 8 Conference punya grup untuk penulisan kreatif. Dan apabila kita membuat penulisan kreatif ini sebenarnya kita dapat melahirkan satu perasaan yang kata apa, relax, yang tenang kan, sebab kita dapat menulis sesuatu daripada hati kita sendiri. Dan mudah-mudahan penulisan yang tuan-tuan dan puan-puan semua rakan-rakan yang ada dalam grup ni juga yang ingin menyumbang, mudah-mudahan Allah memberilah perasaan tersebut apabila kita dapat meluahkan sesuatu menerusi penulisan-penulisan kreatif insya-Allah. Jadi saya rasa mungkin setakat itu dulu ya Ustazah Nadia, kita akan berhenti di sini. Tetapi sebelum tu, sebelum mengakhiri pertemuan, pertama sekali saya dengan segala sukacitanya ingin menyampaikan sedikit kata-kata puitis, pantun dan sebagainya sebelum kita berakhir. Permulaan aluan kata penuh keceriaan, disusuli ungkapan perasmian penuh motivasi. Pernyataan semua nampak khusyuk hingga pengakhiran. Di doa, di ilham, Tuhan meluah rasa dalam antologi. Jangan malu, jangan segan, jom bersama kami. Luahkan rasa dari hati, gunakan pena diselit di jari. Moga perkongsian menjadi motivasi dan memberi makna pada diri insani. Terima kasih kepada semua. Terima kasih terutamanya buat PM Dr. Syukur Sanim, Profesor Madya Cik Latifah Ismail, barisan ahli RIG Sukma,
dan semua penkarya yang bersama dengan kami pada petang ini yang insya-Allah akan berganding bahu dan berganding idea untuk merealisasikan impian penerbitan antologi penulisan kreatif yang diajukan oleh RIG Sukma Asis bersama dengan bahagian penyelidikan jaringan industri masyarakat dan alumni UiTM Sawangan Perlis. Dan insya-Allah semoga Allah merahmati setiap usaha kita untuk menulis sesuatu yang baik insya-Allah. Jadi saya setakat itu sahaja. Terima kasih kepada semua. Kita tutup dulu majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi terima kasih kepada semua. Insya-Allah kita berjumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Teruslah menulis dan semua insya-Allah akan mendapat satu yang dapat diluahkan daripada hati insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Tajul yang membantu untuk program hari ini dan semua AJK yang terlibat. Terima kasih Dr. Syukur dan